Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan episod pertama Perspektif Pakar, sebuah program yang dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Program ini bertujuan untuk memberi fokus kepada perbincangan isu-isu kesihatan semasa serta langkah-langkah pencegahan kesihatan awam yang boleh diikuti oleh masyarakat Malaysia menerusi nasihat dan perspektif seorang pakar. Topik yang akan dikupaskan pada hari ini adalah berkenaan dengan cuaca panas, apa yang boleh anda lakukan. Topik ini amat penting kerana sejak kebelakangan ini, Malaysia, terutamanya di kawasan utara Semenanjung, termasuk Perak, Pahang dan Kelantan sedang mengalami cuaca yang amat terik. Dan orang awam, terutamanya warga emas dan kanak-kanak, berisiko tinggi terdedah dengan kelusuan haba dan strok haba. Oleh itu, sukacita saya perkenalkan pakar kita pada hari ini, Dr. Ahmad Riaz Mazli, pakar perubatan kesihatan awam dari Sektor Kesihatan Persekitaran dan Perubahan Iklim. Doktor, boleh perkenalkan diri? Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Ahmad Riaz bin Mazli dari Sektor Kesihatan Persekitaran dan Perubahan Iklim, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, Doktor. Okey. Jabatan Meteorologi Malaysia pada 13 Februari 2024 yang lalu telah mengeluarkan satu siaran media berkenaan dengan fasa akhir monsun timur laut yang dijangka akan berterusan sehingga penghujung Mac 2024. Boleh Doktor terangkan serba sedikit berkenaan dengan fasa akhir ini kerana berikutan dengan fasa ini, setengah kawasan akan mengalami taburan hujan yang amat sedikit. Ya, berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, pada penghujung monsun timur laut ini akan berlaku kekurangan kelembapan yang tiba ke negara kita, dan disebabkan ini berlakunya kekurangan litupan awan dan kurangnya taburan hujan dalam negara. Jadi akibat daripada itu berlakulah cuaca panas lah akibat daripada kekurangan litupan awan dan juga hujan yang berlaku. Jadi apabila ini berlaku, maka pada penghujung monsun timur laut kita akan mengalami cuaca panas yang mungkin boleh mencecah 37, 38 ataupun mungkin 40 darjah Celsius lah. Disekalikan dengan keadaan El Nino yang sedang kita alami pada waktu ini. Apabila kita menyentuh berkenaan dengan keadaan cuaca panas, ia bukanlah something yang baru. Benda ni kita hadapi almost every year, and then dia juga berulang kali berlaku antara bulan Februari sehingga bulan Mac 2024. Jadi apa peranan KKM dalam memastikan kualiti kesihatan rakyat Malaysia di musim panas ini dapat terpelihara? Okey, dalam cuaca panas ni peranan KKM ialah kita akan mempersiapkan jentera rawatan kesihatan dan juga di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah agar bersiap siaga dalam menghadapi cuaca panas ini. Kita berikan makluman dan juga sebarang berita yang boleh kita sampaikan kepada mereka supaya mereka bersiap sedia untuk menghadapi cuaca panas ini. Yang kedua ialah kita bersiap sedia dengan ubat-ubatan ataupun perawatan yang sesuai yang untuk mereka yang mungkin terkena ataupun terkesan akibat cuaca panas. Dan yang ketiga, kita memberikan nasihat kepada orang ramai tentang cara-cara menjaga kesihatan terutamanya dalam cuaca panas ini. Boleh Doktor terangkan sedikit berkenaan dengan panduan untuk rakyat Malaysia untuk kekal cergas ketika musim panas, sebab yalah ramai yang nak bersukan, nak bersenam, tapi sebab cuaca panas tak tahu bila masa sesuai. Ya, betul. Kita masih tetap perlu mengekalkan keadaan kecergasan kita, tetapi kita kena membuat pengubahsuaian lah terhadap aktiviti kita. Pertama, kita kena pastikan bahawa hidrasi kita sentiasa cukup. So kita mesti pastikan bahawa kita sentiasa ada membawa botol air kosong untuk memastikan bahawa kita cukup air dalam badan kita semasa melakukan aktiviti. Yang kedua, kita kena ubah suai cara aktiviti kita, iaitu dengan memastikan bahawa kita tidak membuat aktiviti pada cuaca ketika panas terik, iaitu di antara 10-11 pagi hingga pukul 4 atau 5 petang. Kita elakkan waktu tersebut supaya kita boleh memastikan kita tidak terkesan dengan cuaca panas tu. Mungkin boleh lakukan aktiviti selepas itu, ya. Mungkin pada
pukul 5 ke atas, 6 ke atas ataupun sebelum matahari tu jadi terik. Jadi walaupun kita dalam keadaan cuaca panas, still kita boleh memastikan tahap kecergasan kita, tetapi pada masa yang sama pastikan hidrasi dan waktu yang sesuai. Secara personalnya doktor buat apa je bila cuaca panas ni doktor nak bersenam, nak keep aktif? Saya secara personalnya saya akan berjalan, kadang-kadang jogging, tapi mesti pukul 5 ke atas lah ataupun pukul 6 supaya suasana tu sudah tidak terlalu panas dan kita boleh lebih selesa lah dalam keadaan kita nak bersukan tersebut. Jadi doktor, apa tindakan lain yang boleh dilakukan oleh orang ramai untuk menghindari dari sebarang komplikasi akibat cuaca panas? Sebab kita juga selalu diwar-warkan berkenaan dengan gejala strok haba, and then ada juga berita yang mengatakan orang jatuh sakit pergi ke hospital sebab strok haba. Apa? Dalam keadaan ini kita kena sentiasa memastikan tahap hidrasi kita, pastikan bahawa kita minum air yang cukup lah dalam sehari, 8 gelas air kosong sehari. Kita pastikan bahawa kita kurangkan minum air berkafein, air berkarbonat. Kita pasti kita sejukkan badan, kita elakkan tempat-tempat yang panas. Kalau boleh kita cuba kerap lebih berada di dalam indoor. Dan mungkin mereka yang bekerja di luar panas sana mungkin pastikan hidrasi, lebihkan berehat dan sejukkan badan dengan lebih kerap lah. So walaupun dalam cuaca panas, aktiviti kita masih perlu tetap berjalan dan pada masa yang sama kita boleh mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelakkan daripada terkena penyakit berkaitan cuaca panas ni lah. Jadi walaupun cuaca panas kat luar tapi kita still kena... Ya, boleh. Mana kita cuba sesuaikan cara aktiviti kita dan juga waktu yang sesuai untuk kita berinteraksi dengan alam sekitar lah. Baik doktor. Okey. Kita akan berehat sebentar dan selepas ini kami akan mengambil beberapa komen di ruangan chat untuk ditanyakan kepada doktor. Dan soalan ini semua daripada netizen, bukan daripada kita orang. Okey. Bertemu kembali dalam program Perspektif Pakar. Okey doktor, sebelum saya bacakan komen-komen netizen ni, tadi doktor dia cakap berkenaan dengan pengambilan kafein semasa cuaca yang panas ni amatlah tak digalakkan. Kenapa ya doktor? Dia macam ni, kalau kita minum kafein, dia akan mengaktifkan buah pinggang kita untuk mengeluarkan air kencing banyak. Jadi dengan cara itu, badan kita akan kehilangan lebih air lah. So kita tak mau kehilangan banyak air daripada badan kita. Jadi dengan cara itu, kalau kita minum lebih kafein, maka kita akan kehilangan lebih banyak air dan ini akan menyebabkan kita akan mengalami masalah lah di dalam cuaca panas ni. So sebab itu kita tidak galakkan banyak minum air berkafein. Jadi saranan doktor untuk orang awam digalakkan minum air kosong? Ya, air kosong. Air kosong. Okay. Baik doktor, saya akan bacakan soalan pertama yang diambil dari Facebook di ruangan komen. So soalan dia bunyi begini. Doktor, saya ada soalan. Apa jenis penyakit yang selalu dikaitkan dengan cuaca panas? Apa nasihat yang doktor boleh bagikan? Okey, ada beberapa penyakit yang sering dikaitkan dengan cuaca panas. Satunya ialah heat cramp ataupun kekejangan akibat haba. Kekejangan ini selalunya disebabkan oleh kita kehilangan cecair dan cecair ini yang kita hilang ni adalah banyak dan disebabkan kehilangan cecair yang banyak dan electrolyte juga kita akan hilang dan disebabkan oleh ini maka akan berlaku sedikit ketidakseimbangan elektrolit dalam badan kita, maka kita akan mengalami kekejangan ataupun cramp dalam keadaan cuaca panas tersebut. Yang kedua ialah heat exhaustion ataupun kelesuan haba, yang mana seseorang itu akan rasa letih, lemah, tapi dia belum sampai ke tahap keliru lah, dia mungkin kurang tumpuan, suhu badan dia tidaklah capai ke 40 darjah Celsius dan orang-orang macam ni dia akan mengalami keadaan macam ni disebabkan sudah lebih banyak kehilangan cecair daripada badannya. Dan ketiga ialah penyakit yang lebih bahaya iaitu heat stroke ataupun stroke haba, yang mana seseorang ini sudah hilang ataupun sudah gagal dalam badannya telah gagal untuk
mengawal atur suhu pada badannya, dan disebabkan itu dia tidak dapat berpeluh lagi dah dan pada suhu badannya 40 darjah Celsius, dan dia tidak mampu lagi untuk menyejukkan badan dia, dan orang macam ini akan mengalami koma atau pingsan lah. So itu antara 3 penyakit yang sering berlaku akibat cuaca panas ni. Betul, saya tertarik dengan heat cramp. Heat cramp tu biasanya berlaku di bahagian mana? Dia mungkin berlaku di mana-mana bahagian yang ada otot lah. Mungkin berlaku pada betis, mungkin berlaku pada peha, mungkin berlaku pada kaki ataupun tangan lah. Itu boleh berlaku di mana-mana yang ada otot. So tapi selalunya mungkin orang mengalami kekejangan di bahagian-bahagian yang selalu yang buat exercise lah. Tadi doktor ada sebut berkenaan dengan 2 gejala, iaitu kelesuan haba dan juga stroke haba. Jadi ada satu komen ni, dia tanya, doktor, saya confused, apa beza penyakit kelesuan haba dengan stroke haba? Yang mana satu lagi bahaya dan apa yang saya boleh buat kalau saya nak elakkan daripada terkena penyakit ni? Okey, daripada yang kita terangkan tadi, kelesuan haba ni dia tidaklah stroke haba. Stroke haba ni maknanya seseorang tu sudah hilang pengawal aturan untuk menyejukkan suhu badan dia sendiri dengan suhu badan dia 40 darjah Celsius, dan dia mengalami pingsan atau koma. Yang ini adalah keadaan yang paling teruk sekali lah. Tapi yang kurang teruk tu ialah kelesuan haba, yang dia masih boleh berfikir, cuma dia rasa letih, dia cuma sedikit kurang tumpuan, badan dia masih berpeluh ya. Itu yang kelesuan haba. So apa yang perlu dipastikan ialah kita kena elakkan daripada kehilangan cecair badan yang banyak, dan juga memastikan bahawa kita sentiasa cari peluang untuk menyejukkan badan lah, duduk di dalam bangunan ataupun mungkin pastikan pengaliran udara yang baik di dalam rumah seperti gunakan kipas ataupun penyaman udara lah. Jadi dipendekkanlah jawapan doktor tu, kelesuan haba tu kuranglah dia punya kemudaratan compared to stroke haba. Tapi kedua-duanya membahayakan kesihatan. Yalah. Okay. Ada satu soalan ni doktor. Dia bertanya, saya asal Pokok Sena di Kedah dan cuaca dekat saya ni panas gila. So saya mandi banyak kali. Adakah ia membantu doktor? Yes, salah satu cara untuk menyejukkan badan kita ialah dengan kerap mandi. So dengan kerap mandi tu maka kita dapat menyejukkan badan lah. Dan sebenarnya dia tak perlukan mandi terlalu lama pun. Kita cuma nak mandi, sejukkan badan dan juga memastikan air yang pada badan kita disejatkan. Apabila air itu disejatkan maka kita akan menyejukkan badan lah daripada proses penyejatan tu. Jadi memang mandi banyak kerap tu memang salah satu cara untuk menyejukkan badan, tetapi kita kena waspada bahawa dalam cuaca panas ni kemungkinan bekalan air akan terputus ataupun dicatu. Jadi kita kena ambil precaution jugalah, jangan terlalu kerap mandi sampai air dekat rumah pun dah tak ada sampai habis ya. Itulah dia pesanan. Betul. Jadi kepada yang bertanya soalan ni, silalah mandi, tapi jangan sampai air tak ada. Okey, baik, jadi kita pun sudah sampai ke pengakhiran program Perspektif Pakar. Terima kasih diucapkan kepada mereka yang menyaksikan secara langsung program ini dari mula sampai ke penghujung program. Semoga segala nasihat serta langkah yang telah dikupaskan dapat membantu anda di luar sana. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Dr. Riaz atas kesudian beliau untuk berkongsi ilmu dan nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga kita bertemu lagi di episod seterusnya. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan sila ikuti media sosial rasmi KKM untuk mendapatkan berita terkini serta info-info berkaitan kesihatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.